Kita ingin bercakap berkenaan dengan fasa peralihan endemik bersama dengan tetamu yang kami bawakan melalui panggilan video pada pagi ini iaitu Tuan Azmi Hassan selaku Fellow Kanan Akademik Pendidikan Strategik Nusantara NASR. Selamat pagi. Selamat pagi Syahidah. Terima kasih bersama kita hari ini. Okey, telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa 1 April ini kita akan bergerak ke arah endemik. Jadi pada pandangan Tuan Azmi sendiri, adakah ini masih sesuai ataupun bertepatan untuk kita bergerak pada ke arah endemik nanti? Ya Syahidah, kalau kita tengok angka positif setiap hari memang menakutkan dan ada yang mengatakan kenapa buat sekarang dalam angka positif yang banyak. Tapi satu perkara yang menjadi keutamaan atau menjadi faktor penentu kenapa Perdana Menteri mengisytiharkan fasa peralihan ini adalah jumlah vaksinasi. Hampir 98% penduduk dewasa kita di Malaysia ini telah divaksinasi dan 70% telah menerima dos booster ataupun dos penggalak. Jadi itu yang dikatakan faktornya, bukan jumlah kes positif, tetapi kita lihat dalam ICU kita masih boleh bertahan. Jadi itu yang menjadikan faktor utama sesuai ataupun tak sesuai kenapa pengumuman ini dilakukan, Syahidah. Antara perkara yang diumumkan apabila kita berubah ke arah pandemik ini adalah pembukaan sempadan. Jadi ada banyak faktor sebenarnya kalau kita boleh perincikan dengan lebih lanjut. Ya, mungkin rakyat Malaysia boleh keluar ke negara luar kerana sempadan kita telah dibuka, tapi ada banyak lagi negara-negara lain yang masih menutup sempadan mereka. Dan sekiranya tiada hubungan dua hala antara kedua-dua negara ini, masih ada lagi keterbatasan untuk rakyat Malaysia bergerak dan juga melakukan pekerjaan mereka dan sebagainya. Jadi pada pandangan Tuan Azmi sendiri boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita mengoptimumkan kelebihan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini untuk memastikan agar ekonomi kita boleh terus berjalan. Ya, betul Syahidah. Dalam ASEAN cuma Laos dan Kemboja saja yang membuka sempadan seluas-luasnya. Tetapi Malaysia, Singapura, Malaysia, Brunei dan kemungkinan Malaysia, Thailand juga dikatakan proses VTL. Jadi kita gunakan saluran VTL ini untuk mereka yang telah divaksinasikan untuk ke negara-negara ASEAN. Tapi kebanyakan di negara luar, Syahidah, seperti UK, Denmark, Amerika Syarikat, mereka telah membuka sempadan mereka dan pelawat-pelawat asing termasuk pelawat dikatakan peniaga boleh melawat negara-negara ini dikatakan tanpa kuarantin. Itu yang pentingnya. Dan kita gunakan sepenuhnya. Kerana salah satu sebab kenapa sempadan antarabangsa negara dibuka adalah untuk merancangkan ekonomi kita. Itu yang paling utama. Jadi bagi kita ambil peluang. Bukan saja kita boleh keluar daripada Malaysia, tapi juga kita menjemput pelawat-pelawat asing untuk datang ke Malaysia. Terutama sekali pelancong. Di mana industri sektor pelancong ini banyak terjejas, Syahidah. Di harapannya adalah mereka dapat kembali seperti biasa. Persoalannya juga, adakah kita bersedia, Tuan Azmi, ke arah pembukaan sempadan ataupun bergerak ke arah endemik ini? Kita dah bersedia, kita dah melalui 2 tahun lepas, Syahidah. Dikatakan kita belajar. Di mana kalau kita lihat pemakaian pelitup muka masih dikenakan di kawasan-kawasan yang tertutup. Dan kalau kita lihat tidak ada rakyat Malaysia yang membantah. Kalau di luar negara-negara maju, rakyat mereka membantah. Jadi dalam hal ini saya menggunakan analogi ini menunjukkan rakyat kita bersedia untuk ke fasa endemik, bukan saja dalam fasa peralihan ini, tapi seterusnya ke fasa endemik. Kerana kalau kita lihat tak banyak bantahan-bantahan SOP yang dibuat oleh rakyat. Sebab kita faham kenapa SOP itu dikenakan. Jadi dalam hal ini bersedia ataupun tidak, bagi saya rasa rakyat Malaysia sememangnya dah lama bersedia dan menunggu-nunggu pengumuman peralihan fasa ke endemik ini, Syahidah. Adakah dengan kelonggaran SOP seperti contohnya di masjid boleh menggunakan secara penuh keluasan premis tersebut dan tiada lagi penjarakan fizikal yang dikenakan, premis-premis perniagaan juga boleh beroperasi seperti biasa mengikut lesen yang mereka daftarkan dan sebagainya, adakah ini akan memberikan satu ancaman COVID-19 selepas ini sekiranya SOP ini terpakai pada 1 April nanti? Paling penting SOP, Syahidah, adalah SOP memakai pelitup muka. Saya rasa itu adalah satu kekangan yang amat efektif sekali. Penjarakan
fizikalnya dikatakan tidak efektif sangat kalau orang tak memakai pelitup muka. Jadi dalam hal ini kita jangan risau sangat sebab sistem kesihatan kita masih bertahan walaupun ada varian Omicron, tapi masih bertahan lagi. Katil-katil di ICU dikatakan tidak 100 mencapai tahap 100% lagi. Tapi yang paling penting adalah pentingnya kerajaan untuk memberi keyakinan kepada rakyat supaya menjalankan aktiviti riadah, aktiviti ekonomi seperti biasa tetapi mengikut SOP. Jadi itu yang paling pentingnya. Jadi bagi saya pemakaian pelitup muka itu adalah dikatakan kekangan yang paling efektif untuk menyekat penularan virus ini, Syuhaida. Tuan Azmi, kalau kita berikan sedikit fokus terhadap pembukaan sempadan, sebelum ini mungkin sempadan ditutup dan ini mengekang sebarang aktiviti ataupun jenayah rentas sempadan. Jadi apabila sempadan ini dibuka, ini membuka ruang kembali kepada kegiatan-kegiatan haram seperti ini untuk kembali bergiat aktif. Jadi apakah antara perkara yang perlu dititikberatkan oleh pihak ketenteraan, pihak keselamatan di negara kita untuk memastikan apabila pembukaan sempadan ini dibuka nanti, aktiviti ataupun jenayah rentas sempadan ini dapat dikawal? Betul, Syuhaida. Sebelum ini, sekaranglah sehingga 1 April, memang statistik jenayah rentas sempadan itu memang turun. Kerana sukar untuk mereka menyeberangi sempadan. Itu hakikatnya. Tapi satu lagi hakikat yang perlu kita hadapi ini adalah dikatakan kesannya kalau kita buka sempadan. Sampai bila kita nak tutup sempadan? Sampai bila kita nak menyekat orang daripada luar untuk memasuki Malaysia ataupun orang Malaysia keluar negara? Jadi lambat laun kita kena lakukan, tetapi dengan dikatakan kekangan-kekangan yang kita buat. Bagi saya mempunyai keyakinan penuh kepada pihak keselamatan kita yang menjaga sempadan, sama ada immigration ke ATM ke PDRM, mereka mempunyai pengalaman dalam hal ini. Jadi dalam hal itu kita beri keyakinan dan ruang kepada pihak berkuasa keselamatan, Syuhaida. Tuan Azmi, bila kita bercakap berkenaan dengan kita nak bergerak ataupun beralih ke arah endemik ini, SOP-nya sudah dilonggarkan. Jadi tanggungjawab itu letak di bahu kita sebagai masyarakat Malaysia sama ada ingin mematuhi ataupun tidak. Keputusannya terletak di kita. Jadi apakah antara perkara yang mungkin kita boleh berikan sedikit nasihat kepada mereka di luar sana untuk terus memperingatkan mereka tentang SOP ataupun perkara yang mereka perlu patuhi ini? Ya, Syuhaida, SOP itu dikenakan ada sebabnya. Dan bila SOP itu dikenakan, pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup dan tempat orang ramai ada sebabnya dan ada berlandaskan data-data daripada sains. Tapi yang paling penting, Syuhaida, adalah kalau kita katakan bahawa 98% penduduk dewasa telah divaksinasikan, 70% telah menerima dos penggalak, tapi yang berumur di antara 5 tahun hingga 11 tahun itu, Syuhaida, saya lihat masih kurang sangat. Jadi yang paling penting adalah mempunyai keyakinan terhadap vaksinasi itu dapat mengekang ataupun meminimumkan. Jadi selain daripada pemakaian pelitup muka, bagi saya yang paling penting adalah vaksinasi itu sendiri. Kerana data terutama sekali untuk mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun, data daripada Amerika Syarikat, daripada negara-negara Eropah dah banyak dah. Jadi bagi saya tidak perlu ada keraguan daripada ibu bapa untuk membenarkan anak mereka menerima vaksinasi. Jadi itu yang paling penting bagi saya untuk kita menghindar hampir 100% virus COVID-19 ini, Syuhaida. Tuan Azmi, lagi antara SOP lain kalau kita boleh kongsikan pada fasa endemik nanti adalah aktiviti solat jemaah di masjid dan surau ataupun syarif sembahyang di rumah ibadat selain pada Islam dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Namun, ianya tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri dan Kementerian Perpaduan Malaysia, Unit Hal Ehwal Agama lain-lain. Jadi, maksudnya di sini mereka yang berada di negeri-negeri tersebut, mereka yang berkaitan ataupun bertanggungjawab dalam hal ehwal agama ini mempunyai hak sama ada ingin memakai SOP ini ataupun tidak. Jadi mungkin pandangan Tuan Azmi sini berkenaan dengan SOP ataupun guideline yang diberikan oleh pihak kerajaan ini.
Ya, Syahida, bukan saja pihak berkuasa Islam setiap negeri mempunyai hak, tetapi Sabah dan Sarawak juga mempunyai hak masing-masing kerana mereka mempunyai SOP yang berbeza dengan Semenanjung. Tapi dalam hal ini, Syahida, tidak bermakna, tak ada maknanya kalau SOP itu di peringkat persekutuan satu bentuk, tapi SOP di peringkat negeri satu bentuk, termasuk di Sabah Sarawak. Jadi sebab itu dikatakan kita mesti memberi keyakinan kepada kerajaan persekutuan. Sebab bila kerajaan persekutuan membuat pengumuman fasa peralihan ini bersandarkan sains dan data. Bukan bersandarkan semata-mata kepentingan ekonomi, bukan bersandarkan semata-mata kepentingan politik masing-masing, tetapi sains dan data. Jadi seharusnya lah setiap negeri, tak ada berkaitan dengan agama ataupun tidak, termasuk Sabah dan Sarawak, mengikuti fasa peralihan kerajaan persekutuan. Kalau tidak, bagi saya, kalau berlainan setiap negeri, bukan saya saja yang pening, ramai lagi yang akan pening kerana SOP yang berlainan. Jadi harapannya kita dapat SOP yang sekata, Syahida. Yang seragam itu akan memudahkan semua yang terlibatlah untuk mengelakkan sebarang kekeliruan ataupun masalah komunikasi dan sebagainya. Jadi, Tuan Azmi, kita pun dah nak mendekati bulan Ramadan ini. Lepas tu kita nak masuk fasa endemik pula. SOP ini banyak dilonggarkan. Kita akan ada perayaan pula susulan daripada itu. Mungkin ada sedikit nasihat yang boleh disampaikan Tuan Azmi sendiri untuk penerusan Pagi Malaysia hari ini untuk memastikan agar kita boleh bergerak ke arah endemik dengan lancar dan juga berjaya. Ya, Syahida, paling penting adalah kita kena faham fasa peralihan, belum lagi fasa endemik. Jadi fasa peralihan ini bergantung kepada sikap kita sendiri dan juga bergantung kepada bagaimana penularan virus itu sendiri dan bahayanya tetap ada di situ. Dan pengumuman kalau kita dah pergi ke peralihan ke endemik itu sendiri bergantung kepada WHO, itu World Health Organization. Jadi dalam hal ini bila kita menjelang Ramadan, lepas itu hari raya dan banyak lagi selepas ini perayaan-perayaan, kita kena ingat bahawa virus itu tetap ada di situ. Paling penting adalah kita nak elakkan penularan virus ini supaya mereka yang menerima jangkitan itu dapat dikurangkan. Sebabnya kalau lebih ramai yang menerima jangkitan, saya takut yang menerima jangkitan itu yang tidak ada vaksin dan juga mereka yang dah berumur. Jadi dalam hal ini kemungkinan mudarat akan datang. Jadi kita beringatlah bila kerajaan memberi kelonggaran, Syahida, kita beringat kerana itu adalah tanggungjawab kita. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Azmi Hassan selaku Fellow Kanan Akademik Pendidikan Strategik Nusantara NAS bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan fasa peralihan endemik. Terima kasih sekali Tuan Azmi. Sama-sama.